ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara bahagia, tuan pengurusi masjid Darul Huda. Begitu juga Tuan Imam, barisan jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat malam ni dapat kita bersama-sama seperti mana yang dijanjikan kan. Malam ni dapat kita bersama-sama. Dari jauh saya datang, saya sampai pagi tadi. Pagilah kan, naik flight malam tadi, tapi sampai pagi tadi, 2 hari perjalanan. Naik flight pukul 11.30 malam, jadi sampai pukul 1.30 pagi. Sampai di penginapannya dalam jam pukul 2 pagi lebih lah. Jadi Alhamdulillah, apa-apa pun seronok sangat sebab dapat datang dan hilanglah kerinduan saya pada mikolog dan sebagainya. Jadi bila kita ceritakan tentang hari ini cinta membawa ke syurga, ya? Cinta, apa yang dimaksudkan cinta? Cinta ni kasih sayang, perasaan yang mendalam, yang menyebabkan kita lupakan kepada perkara-perkara lain, yang menyebabkan kecenderungan kita akan mengingati sesuatu itu lebih daripada yang lain. Itu sebabnya kalau orang tu dia minat K-pop, dia minat K-pop, dia boleh tumpuan daripada televisyen tu, dia pandang TV, dia dah tak tengok benda lain dah. Minatnya, seronoknya, tak ada benda boleh kacau dia. Jadi dia sampai satu tahap dia khusyuk. Khusyuk ni bukan sampai tak sedar diri, tak. Khusyuk ni bila dia tengok TV tu, mata dia dah tak pandang tempat lain dah. Dan bila ada orang lalu depan dia terus tolak tepi. Macam tu lah keadaan dia. Jadi macam tu jugalah cinta, mahabbah, kecintaan. Yang cinta yang kita nak ceritakan ni, cinta apa yang akan dapat membawa kita ke dalam syurga. Syurga dan neraka ni kan. Syurga dan neraka ni satu benda yang kita wajib percaya. Adanya syurga, adanya neraka, adanya penghidupan selepas mati. Itu sebab orang tu kata hidup banyak sekali. Siapa cakap? Hidup 2 kali kan? Mati je sekali kan? Dan nanti apabila kita dibangkitkan di hari akhirat besok, bila kita dibangkitkan, pada ketika itu mati itu sendiri dimatikan. Mati dimatikan, maknanya tak mati-mati. Ketika itu kita harap sangatkan bagus kalau boleh mati. Masalahnya tak boleh mati, diseksa, diazab. Pada ketika itu tak mati-mati. Kita baru dengar ceramah sebelum Ramadan hari itu, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pada bulan Rajab kita dengar ceramah dengan macam mana orang yang paling yang kata nampak orang yang diseksa, menghantuk-hantuk, menghentak-hentakkan kepalanya sampai terburai kepala otak dia. Elok hentak lagi. Orang ni siapa? Orang yang payah nak bersujud, yakni payah nak bersolat ketika ada di atas dunia. Itu balasannya kepada orang-orang ini. Itu sebab bila Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala bagi tahu, aku jadikan kau sebagai kekasihku. Aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Kenapa berita gembira? Kenapa amaran? Panjang lagi lah kisah Isra' Mi'raj tu kan. Jadi saya tak sempat nak ceritakan hari ni. Jadi confirm kena panggil lagi. Ya. Untuk tajuk tu pula Isra' Mi'raj lah pula ya. Tapi maksud dia tu tadi, bila cakap tadi, kenapa? Sebab Nabi dah tengok dalam syurga macam mana keadaan dia, dan Nabi dah tengok dalam neraka macam mana. Tu sebab Nabi boleh beritahu yang paling ramai dekat dalam neraka nanti orang dia tahu ya. Dia kata tahu. Tapi macam tu juga degilnya tu. Kan? Tapi makna kata Nabi dah tengok tu sebab Nabi jadi penyampai berita gembira dan amaran buat umat dia. Nabi dah dapat soalan bocor. Nabi bagi tahu kita, kalau anak kita dapat soalan bocor tapi tak boleh jawab peksa, rugi tak? Bapak ruginya, bukan sikit-sikit, rugi betul-betul. Macam tu jugalah kita dah tahu dah apa yang bakal melanda kita, apa yang bakal menimpa kita.
maka rugilah kita. Dan rugilah kita sebab kita dah diberikan peringatan, dah diberikan amaran. Dunia ini kalau betul lah kita sayang, sayang yang macam mana, cinta yang macam mana? Salahkah kita sayang dekat isteri kita? Sayang, apakah salah kalau kita sayangkan suami kita? Salah ke kalau kita sayangkan anak-anak kita? Tak salah, ya? Tak salah. Tapi yang jadi salah, yang menyebabkan kalau kita terlampau sangat sayangkan Mo Salah. Silap pula. Silap pula cerita pasal Liverpool pula malam ni. Kan? Terlampau sayangkan manusia ni lebih daripada Allah dan Rasul. Terlampau sayangkan benda-benda lain yang tak ada tolak banding sepatutnya. Terlampau sayangkan suami sampaikan sanggup buat benda-benda yang mengingkari perintah agama. Contoh, sayangkan isteri sampai tak pergi masjid. Dulu elok pergi masjid, menikah langsung tak pergi masjid dah. Lawa sangat bininya, kan? Menyala-nyala muka bini dia. Mana? Ya, takut bini yang sebenarnya. Contohlah, contoh. Kan? Jadi mana kata cinta kepada Allah, macam lagu Rashid tu, cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa. Ada satu kumpulan nasyid tu nyanyi lebih macam tu lah. Saya tak nak janji beria pula kan. Tapi cinta kepada Allah, bila cinta pada Allah macam mana? Bila cinta pada Allah ni, kita akan buat segala-galanya Allah suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Rupa-rupanya dia masuk dalam keadaan sabar. Kenapa pula? Sabar tu rupanya ada 3 macam sabar. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Kalau kita cintakan Allah, boleh masuk syurga. Tapi cintakan Allah, yang pertama, sanggup buat apa yang Allah suruh. Kita tengok solat, waktu solat daripada 50 waktu, 9 kali Nabi turun naik, akhirnya tinggal 5 waktu. Itu pun payah nak buat. Lagi sikit rakaat dia, lagi susah nak buat. Rupanya 2 rakaat waktu subuh, itu paling berat sekali, ramai orang tak boleh buat. Kecuali orang sini lah. Ni orang tempat lain saya cakap ni. Berat sangat subuh tu. Apa hal? Tidur tu lagi sedap, peluk bantal lagi sedap, peluk bini lagi sedap. Dengan bini-bini tak bangun. Apa pasal? Kenapa? Itulah masalah dia. Kita jangan jadi macam itu. Jangan jadi macam itu. Sayang pada Allah, taat perintah Allah. Apa Allah Ta'ala suruh kita buat. Bangun yang, bangun. Kenapa bang? Subuh. Ya, memang awalnya bang, baru pukul 4. Bangun siap awal. Kita solat sunat dulu. Macam tu baru steady. Nampak tak? Ini tidak tidur. Kan? Nabi pesan apa? Nabi pesan pada anak dia Fatimah, wahai Fatimah, janganlah kamu jadi seperti kebanyakan orang. Nabi sebut jangan jadi seperti kebanyakan orang. Bangun lewat jangan, bangunlah awal subuh. Kerana apa? Kerana tersimpan, tersimpul, tersedia rezeki yang melimpah ruah Allah nak bagi pada orang yang bangun awal. Itu waktu tu dulu, bangunlah. Pukul berapa dah ni, pernah jadi apa engkau ni? Nak jadi apa? Sebab kebanyakan orang yang bangun lewat hidupnya susah, rezekinya terkapai-kapai. Macam mana lah nak cari? Bangun lambat, lepas tu menung. Apalah nak buat hari ni? Petang tu apa nak jadi dengan hidup aku? Nabi pesan dengan Fatimah, jangan kamu jadi seperti kebanyakan orang. Maknanya yang tak bangun subuh ramai. Kecuali itu sebab saya tak tolak permintaan ceramah di Masjid Darul Huda ni. Sebab masjid ni, saya difahamkan jemaah subuh dia pun macam ni lah ramai ni. Cara gelak tu tak ada lah tu dah. Aku saja test nak tengok ada yang terperanjat pula tadi. Mudah-mudahan lepas ni ramai macam ni. Amin. Yang cakap amin tu janji kena datang. Dia bila datang ramai, imam pun semangat dia lain. Ini bila imam nak sembahyang subuh, tengok Allah Yang datang tu pun
Imam pun sedih, ya Allahu Akbar. Lagu lama ya. Tapi kalau imam pandang, ramainya orang. Ramai juga. Allahu Akbar. Lain dia punya kat takbir. Nampak tak? Semangat semayang. Imam bila dah tengok azan subuh pun, Bilal tengok, alah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, sedih betul. Dia kalau pagi dia tengok ramai orang datang subuh tu, malam bersusun kereta kat luar macam tu, Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, dia subuh macam tu. Subuh dia tak Melayu, dia lain. Kalau pertandingan azan, kalau kategori maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu maghrib. Subuh tak boleh macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Sebab nak kejut orang. Kalau kita maghrib, hayya 'alas salat, tak apa. Kalau subuh, hayya 'alas salat, mari solat. Ini as-salatu khairun minan naum. Memang tidur kan. Kalau orang lama dia dah tahu dah, as-salatu khairum minan naum. Pendek aje. Ataupun yang betul-betul lagi tegas, as-salatu khairum minan naum. Bangun, Bilal kejut tu, bangun. Macam tu. Ya. Taat perintah Allah itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua, meninggalkan larangan Allah. Rupanya susah nak tinggalkan larangan Allah. Dah biasa mengumpat kan, sekali kawan-kawan tegur, tak baik tak kau mengumpat. Sudahlah, macam lah kau baik sangat, kan dah kena. Nampak tak? Susah. Dah biasa mengumpat, dia mengumpat juga. Semenjak keluar TV ni lambat, Samsul Debat sampai. Mengumpat dia tadi. Samsul Debat bukan lambat, dia buka puasa dulu. Hari ni last day, lambat aku habis puasa 6 tahun ni. Makan aja. Raya terkejut. Hari-hari ceramah ada jamuan raya, pening balik. Tadi alhamdulillah selesai juga 6 hari. Siapa yang belum selesai? Ada yang sahabat saya, ustaz dah habis puasa 6 tu. Dah tahun lepas, dia kata. Tahun lepas macam cerita kan. Raya terkejut apa? Mana dia terkejut? Betul lah tu, tak 29, 30 raya. Apa yang terkejutnya? Pergi percaya kalender kuda apa suruh? Marah dia. Hari tu sebelum masuk bulan puasa marah. Kenapa kita raya? Kenapa kita raya hari Selasa? Brunei, Indonesia semua Isnin. Kita pula siap keluar dalam TikTok, keluar dalam Instagram, marah pun. Kita sebelah aja, takkan lain anak bulan ni nak nampak. Marah. Sekali umum raya Isnin, marah juga. Kenapa raya hari Isnin? Saya pergi beli lemang dekat Seremban tu. Abang jam, bang, macam mana bang? Ramai orang beli lemang? Ramai. Tapi dah tak tentu, tak tentu dah. Tah mana lemang, tah mana buluh, dia kata macam tu. Tak apalah kan? Yang penting dah nak selesai dah pun Syawal. Apa lagi nak terkejut-terkejut? Tapi kalau dia cinta kepada Allah, maka dia terima tu satu Syawal. Dia tak mengungut. Kenapa hidup kita nak mengungut? Allah Ta'ala dah tentukan hari Isnin, nak marah kenapa? Raya je lah, baju dah beli, pakai je lah. Aduh, hai. Semua nak marah. PKP marah, tak PKP marah. Budak sekolah kat rumah marah, suruh budak pergi sekolah, kes tinggi lagi, kenapa buka sekolah, marah juga. Semua benda nak marah. Sabar, semua Allah Ta'ala dah tentukan untuk kita kan.
Dan begitu juga yang ketiga, bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Allah ni hidupkan kita ni untuk kita beribadah kepadanya, mengabdikan diri kepada Allah. Benar tak? Kan Allah suruh kita mengabdikan diri kepadanya. Sebab atas dunia ni jangan lupa fokus apa yang sepatutnya kita buat. Hidup dalam dunia ni sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia ni sementara. Suami sementara, isteri sementara, sampai masa ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayang isteri I paling pandai masak sekali. So I tak main lah makan kat kedai. Wah, dia kata. Besok tu makan kat kedai dia. Kenapa? Isteri aku dah meninggal, tahu pula makan kat kedai. Sementara suami I bagi I 2,000 sebulan, you ada? Belagak. Malam tu suaminya mati tercekik sudu. Orang perempuan gemar panggil, abang kom, tercekik sudu mati. Hilang 2,000 sebulan. Hilang 2,000 sebulan. Nak cakap apa? Tu sebabnya jangan belagak. Tu sebab melainkan kita suami isteri sentiasa berpesan-pesan, berbimbing-bimbing untuk sama-sama menuju ke syurga Allah. Barulah jadi cinta membawa ke syurga. Bukannya sekadar 7 hari mencintaimu, kan? Bukan. Biarlah sepanjang-panjangnya, kan? Sampai membawa ke syurga. Jadi mana apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat atas dunia. Apa lagi? Yang keduanya harta benda sementara. Rumah besar mana pun, sekali pun kita nampak lawa, lama-lama buruk rumah tu, ada rumah baru lagi lawa lagi. Ada je rumah baru naik, akhirnya sementara sifatnya. Terus buat masa hujung tahun lepas, saya dalam forum malam tahun baru, saya bersama dengan rakan-rakan saya tu, geng-geng hias, Haslin, Abdullah Khairi, Izhar Arif dan Samsul Debat. So nama yang hujung sekali paling bongsu, harap maklum. So kami berempat bincang apa tajuk kami nak buat. Akhirnya tajuk yang kami pilih, mana milik kita. Akhirnya cuma fikir, mana milik kita. Kereta hancur, motor sampai masa rosak, Jahanam rosak, hantar kat bengkel, berapa kali repair. Sudahnya tukar motor baru pun rosak juga. Ada orang baru beli kereta tak sampai sebulan, kompresor problem. Lepas tu Cina tu boleh cakap, alah ni nasib-nasib mah. Nasib-nasib, dia kata. Dan sebenarnya tu dunia, sementara sifat dia. Belagaklah macam mana, baru bawa action belagak, jom, boom, langgar tiang. Dia angkat tangan dengan kawan dia tadi, langgar tiang. Nak cakap apa? Sementara. Yang kita nak bangga-banggakan, untuk apa? Kereta dia besar lah. Dia kereta besar, waktu jam tetap kena berhenti. Dia tak ada sayap kalau tak ada, kan? Itu isu dia. Masa tu pula kita nampak untung naik motosikal. Nak cakap apa? Sementara sifat dia. Kereta besar boleh isi RM30. Mana boleh? Kita naik kereta Grand Livy VA, boleh isi RM30, kan? Kereta lain tak dapat isi RM30. Memang tak naik, naik sikit saja meter dia. Tu sebab saya kata, apa yang kita nak banggakan atas dunia ni? Membohong saja. Dunia ni adalah tipu-tipuan saja. Allah bagi dunia ni kat kita sebagai ujian saja. Nak ambil ujian, ambil sekadaran untuk bekalan akhirat, tak apa. Duit ada, tapi kita gunakan untuk tolong orang susah. Duit ada, kita bantu untuk kerja agama. Itu sebab disebutkan dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Allah Ta'ala tanya, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apakah perniagaan itu? Membela agama Allah, perjuangan, berjihad, membela agama Allah dengan dua perkara. Pertamanya harta benda, yang keduanya diri sendiri. Harta benda termasuk dalam tu. Harta benda bantu orang, sedekah, infak, zakat. Dan diri sendiri, jaga diri kita, jaga perangai kita. Tu Allah bagi tahu dah.
Dan apakah keuntungannya dalam perniagaan itu? Nanti buka surah As-Saff 10, 11, 12, 13. Keuntungannya ada 4. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Dan yang keempat, Allah akan berikan kemenangan yang mana cepat masa berlakunya. Itu dalam Quran Allah beritahu dah. Dengan harta benda, dengan diri sendiri. Nampak? Dia tak cakap siapa yang kaya. Dia tak cakap dengan harta benda. Duit kita walaupun sikit, dah lah sikit, tolong pula orang. Itu lagi besar pahala dia. Kita nampak lalu tabung, tap, lalu tabung. Sudah lalu pula tabung ni. Kita keluar duit RM5. Orang sebelah keluar 100. Orang cakap, wui 100 wui. Dalam hati, dia tak cakap, 100. Orang tu RM5 je. Yang dia tak tahu, kawan ni bagi RM5. Dalam bank dia memang tinggal RM10. Dia fikir lama nak bagi RM5 ni. Bukan senang. Tapi dia bagi juga RM5. Besar hatinya. Dia yakin Allah akan bagi ganti lain. Orang yang bagi 100 tadi, dalam bank dia ada 10 juta. Apa benda 100? Kalau dalam bank ada 10 juta, bagi 100, kau aman. Betul tak? Sama lah macam orang kita. Awal bulan RM1, tengah bulan RM1, ujung bulan RM1, dapat air citra pun RM1. Aduh, hai. Siapa yang nak keluarkan duit ke USP baru ni? Soalan saya, tak apa, tak payah angkat tangan. Saya nak tanya, dah habis belum duit tu? Dah, tengok. Tapi kalau tak sampailah dua kat dalam tabung masjid dekat tempat kita solat ni, kalau tak sampailah RM10, teruklah kita. Saya bukan cakap RM1, tak sampai RM10. RM10 pun berkira. 10, oi, masuk balik. Kau ada duit tukar? Sanggup tukar. Peperangainya macam tu. Sedangkan yang kita masuk dalam tabung tu, yang itulah milik kita. Itu sebabnya kalaulah ditakdirkanlah, kalau ni memang takkan berlaku ni, saya sebut ni takkan berlaku. Katalah orang dalam kubur tu Allah bagi peluang, hidupkan dia 10 minit. Pula kau terperanjat pula. Orang bagi contoh terperanjat dia. Katalah Allah bagi dia hidup 10 minit. Bila dia bangun 10 minit, dia takkan sibuk nak cari rumah dia. Dia akan sibuk cari tabung. Dia cari kat mana tempat dia boleh sedekah. Sebab baru dia sedar di dalam kubur, sedekah dia yang RM1, sedekah yang RM2, sedekah yang RM10. Dia hari tu dia bangun, kenapa? Kenapa lah kubur aku ni macam lapang? Taklah lapang sangat, macam lapang aja. Malaikat menjawab, sebab kau ingat tak dulu kau pernah sedekah, masa tu kau sedekah RM1 dekat Masjid Darul Huda tu. Itulah paling ikhlas sedekah kau. Inilah kau dapat ni. RM1 macam ni punya lapang. Kalau aku tahu, aku bagi semua harta aku. Tapi dah terlewat. Dah terlewat. Ya, tu dia. Lepas tu kita datang. Ni dengan Allah, kita datang rumah Allah kan. Kita masuk rumah Allah, kita duduk. Cuba tengok. Punya dahsyat ni masjidnya. Tak ada satu kipas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tak, 10. Tak ada satu kipas pun yang on. Nak tunjuk punya sombongnya ada aircon. Tapi yang kau tak tahu, bil elektrik aircon lagi tinggi tu. Jadi jangan ingat apa. Tengok, kapet baru lawa, masih lagi sujud terbanam muka. Semua ada kos. Jadi apa kita berkira? Masuk dalam rumah Allah ni adabnya, cubalah menyumbang banyak sikit. Betul tak? Adab. Lepas tu belum cerita lagi kalau panggil penceramah luar yang datang, penceramah Semenanjung pula tu, yang keluar TV pula tu, kena murah bayar dia. Hoi, saya tak cakap saya. Tu belum cerita lagi. Bukan senang tu nak tengok orang bagi minum macam Nia punya dulang. Aku pun heran. Tapak dia tak kena langsung. Tapi tak apalah, ni adab lah nama ni, beralas. Nampak kan? Bagus orang sini.
Jauh-jauh datang dapat air kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Tak adalah. Syukur. Nah, ni sebab kau bagi RM1. Air kosong lah. Cuba bagi ni, barulah air kelapa siap payung. Tahu? Tak adalah. Betul. Cuba kita tak. Saya cakap satu je. Nak ubah hidup kita, percaya cakap saya. Belajar sekali sumbang, zap bagi 100. Biar ada seminggu menong. 100 masuk macam ni ha. Aduh. Banyak weh. Tapi betul seminggu demam. Tapi percaya Allah bagi ganti. Nabi sebut tidak berkurang harta orang yang bersedekah, malahan bertambah, bertambah dan bertambah. 3 kali Nabi ulang. Takkan kita tak percaya? Nabi sebut tu. Nabi pesan, kalau kamu nak murah rezeki, jangan tinggal 2 amalan ni. Pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan menentukan dapat pada orang yang bangun membuta sampai tengah hari. Ni 9 cakap. Kalau sampai tengah hari tidur, memang takkan dapat. Bangun awal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dengar. Dan yang kedua, jangan tinggalkan sedekah subuh. Datang ke masjid, masukkan duit. Ataupun orang perempuan boleh buat macam mana? Kalau tak pergi masjid, dekat rumah buat tabung. Ambil botol tu, botol pun tak apa. Pagi je nak subuh, nak sembahyang subuh tu, masukkan RM1 dalam tu. Kemudian hari Selasa masuk RM1, hari Rabu masuk RM1, hari Khamis masuk RM1, hari Jumaat masuk RM1. Cukup RM5 hari Jumaat bagi kat suami pergi sembahyang Jumaat. Bang, masukkan dalam. Tapi yang kita masuk setiap hari tu Allah dah kira dah. Dan bila kita masuk aja, apa berlaku? Malaikat terus berdoa, ya Allah, hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah kepadamu, ya Allah. Maka kau perluaskanlah rezeki seluas-luasnya untuk dia hari ini, ya Allah. Ini bangun, bukan subuh gajah lagi dah, subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Dah nak pupus subuh tu dah. Terperanjat imam tu. Siapa pula yang kunut tengah hari ni? Jangan macam tu ya. Bangun awal. Nampak? Cinta kepada Allah membawa ke syurga. Ya. Tu sebabnya sedekah tak sah kira. Allah Ta'ala janji keampunan dan kemenangan yang cepat masa berlakunya. Allah Ta'ala janji. Rugilah kita. Rugilah kita. Kemudian cinta yang membawa ke syurga lagi apa dia? Yang keduanya cinta kepada Rasul. Sayang kita kepada Nabi. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsihi. Nabi ajar kita suruh sayang saudara-saudara kita lebih pada diri kita sendiri. Tu pun Nabi ajar. Dan Nabi kata, siapa sayangan aku lebih daripada diri dia, baru betul dia beriman pada Allah. Ini tak. Sayang kita kepada orang lain lebih daripada sayang Allah dan sayang Rasul. Sayang dia pada kereta, sayang dia kepada binatang-binatang, sayang dia kepada ahli keluarga dia lebih daripada Nabi. Nabi kata, kalau kau sayangkan aku lebih daripada selainnya, baru betul keimanan kau. Betul? Jom tengok. Sayang Nabi macam mana? Macam mana cara nak sayang Nabi? Nabi kata, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Kan? Selalu kita sebut nama dia. Macam penyanyi tu, dia sayang kat perempuan tu kan, dia sebut nama. Oh, Fatimah. Sayang dekat Timah. Siti Haida, sayang kat Siti Haida. Zalika. Sayang dekat Zalika. Amalina, sayang budak India tu kan, budak Melayu tu. Fiona, sayang kat Fiona. Mira Edora.
Isabella. Semua nama perempuan. Mana ada nama Samsul Debat? Tak ada. Tak ada. Nama lelaki tak ada. Semua sayang kat perempuan. Tapi sayang kat Nabi pun kena selalu sebut nama. Caranya apa? Berselawat banyak-banyak. Nabi sebut apa? Nabi sebut, siapa yang sayangkan aku, kenalah sebut nama aku selalu. Kan? Iya. Inna aulan nasi biyaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Banyakkanlah selawat kepada Nabi. Ini kadang-kadang orang perempuan tunggu terperanjat baru selawat. Terperanjat suami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa bila balik? Aduh, terkejut kami. Macam tu orang. Pandai kelakar Sarawak kan ni. Macam itulah kan. Baru nak selawat, tunggu terperanjat. Aduh, selawat selalu. Alfa sallu ala nabi. Sibuk selawat pada Nabi. Khatamur rusulil kiram. Rasul terakhir yang mulia. Jadi lirik dia, ngawiti engsun iki syiiran kelawan muji marang pangeran. Tu bahasa Jawa, faham tak? Saya pun tak faham. Saya tahu bunyi. Cakap selawat syair Jawa. Sallallahu ala Muhammad. Tak kisah macam mana pun, selawat ke atas Nabi. Sebab itu salah satu tanda Nabi nak kenal kita akhirat besok. Akhirat nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Hoi, tak ada. Tak ada. Tu bukan imam ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Samsul Debat lah. Tak ada. Masa tu semua sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Suami nampak isteri lagi, isteri nampak suami lagi, dia lagi nampak sini, isteri lagi nampak sini, isteri lagi. Ramai betul isterinya. Contoh. Jadi jangan nanti kena kepung nanti. Semua kena, semua nak sini boleh, sini tak boleh, sini tak boleh. Betul. Nampak anak buah lagi, nampak ketua kampung lagi, ketua kampung lagi lah lagi. Semua jangan main-main masa tu menyesal pegang jawatan. Wakil rakyat lagi lah lagi. Semua lagi. Iya. Masa tu semua lagi sebab takut dituntut. Nampak tak? Masa tu kita nampak Nabi Adam, wahai Nabi Adam bantu aku, wahai Nabi Adam bantu aku. Nabi Adam jawab, nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Tak dapat tolong dah. Jalan depan lagi jumpa pula Nabi, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kata nafsi nafsi. Jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Musa kata nafsi nafsi. Tapi Nabi Musa siap bagi tahu, kau pergi cari Muhammad. Muhammad dia boleh tolong kau ni. Daripada satu masalahnya jarak, daripada satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain ketika akhirat nanti, jarak perjalanannya 1000 tahun. Pendekkan cerita sebab panjang lagi nak cerita pasal akhirat ni. Maknanya dah 2 tajuk dah kena panggil ni. Akhirnya jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita kalau Rasulullah panggil. Umatku, ummati, kemari kau. Bertuahlah kita sebab Nabi kenal kita. Tapi bayangkan kalau kita, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah. Kau siapa? Aku tak kenal kau siapa. Pernah berlaku ketika zaman sahabat, ada seorang lelaki dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah SAW memalingkan wajahnya. Kenapa ya Rasulullah, kau marahkan aku ke? Tak, aku tak marah kau, tapi aku tak kenal kau siapa. Bukankah semua orang memberitahu
Semua orang cerdik pandai semua memberitahu bahawa kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri. Memang benar, aku kenal umat aku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa, kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekalipun kau berselawat kepada aku. Terjaga daripada tidur, dia menangis sepuas-puasnya. Mulai saat itu dia mewajibkan diri dia berselawat tak kurang 10 ke 50 kali sehari. Selang beberapa hari, dia bermimpi bertemu dengan Nabi sekali lagi, dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Jangan main-main bab selawat, rugi gitu. Itu sebabnya kalau kita nak start motor tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia terlupa ada Swiss. Nak tercabut kaki kawan tu. Dan tak salah, tapi selawat. Macam nak pakai baju Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Rugi kalau kita tak berselawat. Selawatlah ke atas Nabi. Dan Nabi sebut, al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang paling kedekut apabila orang itu disebutkan nama aku, dia tak selawat. Tapi ingat ya, hanya untuk Nabi sahaja. Kalau nama kita Muhammad, isteri panggil dari dapur, Abang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Hanya untuk Nabi saja, faham? Dia pukul rata pula. Dia lurus. Dia dengar, kata boleh dengar Muhammad kena terus selawat kata. Ya, jadi selawat banyak-banyak. Jangan jadi manusia yang kedekut. Dan begitu juga kalau kita sayang Nabi, kalau kita nak masuk syurga, hidupkanlah sunnah Nabi. Nabi kata, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah aku. Tengok, Nabi sayangkan kita. Nabi tak kata 10, Nabi tak kata 100, Nabi tak kata 3 pun. Nabi kata sampai hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Pakai baju macam-macam jenis, tapi satu je, aku pakai baju yang bersih sebab Nabi suka yang bersih, dapat pahala sunnah. Aku pakai kopiah tutup kepala ni, niat aku sebab aku nak tutup rambut aku ni bila aku solat ni, kan? Contohnya, dapat pahala sunnah juga. Pakai wangi-wangian, nak dapat pahala sunnah, dapat pahala sunnah dan wangi-wangian tu, dan siap cari yang terbaik, lagi dapat pahala sunnah. Sebab Nabi pun pilih wangian yang terbaik. Minum air masak pun sunnah Nabi. Nabi minum air masak, tapi cara Nabi minum kita kena tahu. Nabi tak minum banyak-banyak, Nabi minum sikit-sikit, tertib. Contoh, bukan nak minum sangat, nak bagi faham. Bila minum Bismillahirrahmanirrahim, satu, tak payahlah aku sebut satu tu. Dua, tiga. Maknanya paling kurang tiga. Tiga hirup tu maknanya sikit. Barulah nampak adab bila minum. Tapi kalau minum begini, tak dapat pahala sunnah. Tapi puas hati aku. Tak, maknanya minum tertib. Jangan kita cakap, oh sebab Nabi suka masak, kita pun minum macam tu. Lagi satu lagi minum berdiri, kan? Jadi minum sikit minum. Betul. Itu dari segi adab dia, ya? Jadi hidupkan sunnah Nabi. Apa lagi? Pakai baju putih. Nabi suka yang putih-putih. Kemudian kita senyum pun sunnah Nabi. Banyak akan tersenyum. Apa lagi? Nabi juga rajin bersedekah. Itu pun sunnah Nabi. Buat amalan-amalan sunat. Buat. Contohlah macam kita pakai baju, kan? Macam saya pakai baju ni. Ini bukan ikut sunnah, kan? Baju macam mana, lengan pendek, kan? Macam ada orang pakai baju kurta. Kurta lengan pendek, sebenarnya orang Arab bawa tidur. Itu semua kena tahu. Tapi tak boleh bawa salat, tak ada masalah, okey je. Kita memang pakai, kebanyakan kita suka pakai kurta lengan pendek tu. Cuma kalau nampak orang Arab datang jadi imam kat sini, jangan pakai depan dia. Orang ni nak semayang ke nak tidur, dia kata kan.
Tapi sah solat, sah, tak ada masalah pun. Jadi makna kata kita ikut amalkan sunnah Nabi. Buah kurma paling senang, buah kurma, buah tamar kan, tu pun sunnah Nabi. Nak dapat lagi pahala sunnah yang lagi tinggi lagi, kita makan kurma Nabi, kurma ajwa. Tapi kalau hari-hari makan kurma ajwa tu boleh botak kepala. Bukan sebab rasanya, sebab harganya. Harganya mahal kan. Tapi kalau mampu belilah kan. Tak ada masalah pun. Jadi mana kata hidupkan sunnah Nabi itu juga tanda tu cinta yang nak membawa ke syurga. Tahu? Kemudian Nabi cakap yang baik-baik, Nabi tak cakap benda yang tak baik. Nabi pesan kalau tak ada benda baik yang kamu boleh cakap, lebih baik kamu diam. Sahabat dulu Saidina Abu Bakar sampai ambil batu masuk dalam mulut sebab nak mengelakkan diri dia bercakap benda-benda yang tak baik. Hari ini tak payah masuk batu dalam mulut, pegang handphone, diamlah. Masalahnya yang kita tulis dalam handphone tu, itu yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Itu kita takut. Dikatakan apa yang kita tulis itu, pandangan sebahagian besar ulama, apa yang kita tulis itu dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Jadi hati-hati dengan apa yang kita tulis. Kadang-kadang tulis, kau ingat kau bagus sangat, kita tulis dalam tu. Tak guna punya jantan, dia kata. Ada kepatut kau cakap aku masak tak sedap? Siapa tu? Suami dia. Jangan, jangan buka aib, terutamanya suami isteri. Simpan rahsia kita. Simpan rahsia kita, jangan didedah-dedahkan. Suami isteri. Kemudian kasih yang membawa ke syurga selepas itu kepada ibu dan bapa. Jangan disakiti keduanya. Sayang mak ayah kita. Buat baik pada mak ayah kita. Kadang-kadang mak kita makin lama makin tua, makin banyak masalah. Sebenarnya itu ujian untuk kita. Bersabarlah dengan kerana orang tua. Sikit-sikit mengajuk, sabar. Kan, kadang mak kata, mak nak apa mak? Mak cakap je, mak nak apa? Layan mak elok-elok. Itulah mak tengok orang dah tak pakai, dah ceret menjerit tu. Ceret menjerit, itulah yang bila masak air tu. Dia pula pekak tak terdengar, manyang terbakar je dapur. Jadi mak nak apa? Mak nak yang mesin yang tekan-tekan terus panas, tekan-tekan terus sejuk. Tahu nak? Tahu nak? Tahu. Betul tahu. Apa dia? Mesin air. Jangan sebut kowe. Dia tak taja ceramah kita malam ni. Berapa kali aja dah. Jangan sebut jenama. Dia tak taja ceramah kita malam ni. Mesin air. Mesin air kan. Jadi mana bagi. Kadang mak dapat tu bahagia. Dia sebut sampai aku sudah dia sebut. Ya Allah anak aku bagi aku ni alhamdulillah. Macam tu lah. Jadi mak dia kata bagi. Mudah-mudahan mak kita ni yang paling mahalnya apa? Paling mahalnya adalah doa mak ayah kita kepada kita. Itu pun membawa ke syurga juga. Doakan yang baik-baik untuk kita kan. Dan begitu juga kasih sayang apa? Kasih sayang suami dan isteri. Dengan satu syarat, suami mengajak kepada kebaikan. Sayang, malam ni kita semayang jemaah ya. Tiba-tiba aja nak mati ke? Jangan. Janganlah macam itu. Suami nak ajak semayang, mulalah. Malam ni kita semayang ya bang? Boleh. Mari kita semayang sama-sama. Orang perempuan jangan kasar cakap dengan suami. Abang tahu tak kenapa saya kahwin dengan abang? Saya harap sangat abang jadi imam saya. Macam itulah. Barulah sebiji. Kalau tidak, kalau kita biarkan, takut jadilah suami kita tu suamiku seorang pendosa. Kita tak naklah suami kita jadi macam tu kan. Biar suami. Janganlah garang dengan suami. Abang jadi imam. Jadi imam. Abang tak pandai, pakai tekong duduk belakang. Pahal pula. Jangan macam itu. Aduh hai. Cakap elok bang, abang kena jadi imam tau. Lepas tu bila suami baru belajar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahirrabbilalamin. Bini kat belakang, Fatihah pun tak betul nak jadi imam. Jangan macam itu. Abang, kalau abang tak pandai, mari kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama. Baca. Di Kuala Lumpur ada sepasang suami isteri, dia buta Al-Quran. Apa dia buat? Dia hantar anaknya yang berumur 5 dan 6 tahun tu masuk ke dalam sekolah tahfiz. Setiap hujung minggu bila anak dia balik, anak dia mengajar, mak dan ayah dia mengaji. Apa yang anak dia belajar kat sekolah, hujung minggu tu dia ajar pula mak ayah dia. Menangis-nangis mak ayah dia belajar. Nampak tak? Nak belajar. Ya? Jadi barulah boleh membawa cinta yang membawa ke syurga. Janganlah ingat cinta ni hanya cinta saling berpegangan tangan, memimpin tangannya di tepi pantai yang indah sambil menikmati mie kolok. Macam tak kena je. Kenapalah banyak sekali sebut mie kolok malam ni? Macam tu lah, berpimpin tangan, berkasih sayang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam hari tu kan, semayang, jom bang kita semayang sama-sama, jom kita semayang tarawih bang. Malam ni jemaah tarawih, semua diajak kepada kebaikan. Itu sebenarnya, sebab kita kena faham. Nabi pernah satu kali tu Nabi ambil ranting kayu tu, Nabi buat dekat, Nabi tukis satu garisan dekat atas tanah tu. Nabi buat satu garisan panjang. Kemudian dekat garisan panjang tu ada segi 4 tepat tergantung dekat, faham tak tu? Segi 4 tepat tergantung pada garisan yang panjang. Macam ni lah, garisan panjang, kemudian ada satu segi 4 tepat. Dalam segi 4 tepat tu Nabi cakap-cakap dekat dalam tu. Kemudian sahabat tanya, apa yang kau lukis tu ya Rasulullah? Nabi bagi tahu garisan panjang tu nak bagi tahu itulah cita-cita manusia. Manusia ni dia nak tu, nak buat tu, nak buat ni, macam-macam dia nak buat nak hidup dia. Tapi yang segi 4 tepat yang kecil tadi, rupanya setakat itu je umur yang kita ada. Dalam umur setakat itu je, dia cakap-cakap pula, itulah ujian dan dugaan yang ada dalam hidup kita, yang menyebabkan umur yang ada bertambah pendek rasanya. Macam sekarang, cuba tengok. Macam baru semalam je heboh pasal kelang kabut raya. Tapi yang rupa-rupanya hari ni dah 26 Syawal. Dah 26 Syawal, jangan tak sedar. Nampak? Begitu pantas masa berlalu. Maknanya apa? Maknanya apa? Nak mati dah tu. Betul, kita semua ni nak menghampiri kematian dah kita ni. Sebenarnya manusia ni, setiap manusia ada 99 perangkap kematian, kata ulama terdahulu. 99 perangkap kematian. Tapi ada satu perangkap kematian. Dia 99 ni, contoh kita naik kereta, accident kereta tu, kereta kita tak kena, terlepas satu. Kita dengan kawan kita pergi berkelah, terjun dalam sungai tu, zap, yang naik kita seorang je, yang lain tu menong je buaya. Sebab saya seronok pergi kat Sarawak ni, naik bot dia kan, nampak signboard tu, awas di sini ada buaya. Di Semenanjung tak jumpa signboard tu. Tu ada anak saudara saya tanya, tak nampak pun buayanya. Aku tolak kau ke bawah, kau tahulah ada buaya tak. Banyak ceritanya. Payah sangat. Kena cakap macam tu. Memanglah tak nampak nak buaya tu. Hai, kata tu. Apa dah. Tapi memang betul lah kan. Nak tengok kan betapa dalam hidup kita ni macam tu lah. Sementara terjun dalam sungai, kita seorang je naik, kita selamat, yang lain tak selamat, lemas dan sebagainya. Nak beritahu apa? Terlepas satu perangkap kematian. Tanah runtuh, tengok tak? Habis semua rumah. Rumah yang sebelah tu sikit lagi, rumah tu terlepas. Satu lagi perangkap kematian terlepas. Tapi dalam banyak-banyak perangkap kematian, ada satu perangkap kematian yang kita tak boleh lepas, iaitu perangkap usia tua. Lepas tua, habis dah. Habis dah. Tapi sebenarnya itu juga sebenarnya merupakan satu pencapaian. Pada siapa yang tua, tahniah. Sebab Allah bagi umur kita sampai tua. Ni yang muda-muda ni, jangan perasan boleh sampai. Tarik nafas. Rasa boleh 100 tahun ni. Iya betul. Kita kadang kita ingat apa? Ada orang tidur lepas tu tak bangun-bangun. Ada seorang tu balik daripada dia gelak balik, esok tu meninggal. Mulalah keluar teori, patutlah malam tadi dia gelak teruk sangat, nak mati rupanya.
Kan? Biasanya dia tak duduk kat tiang tu. Tahun tadi dia duduk kat tiang, tapi dah cakap dekat tiang tu mati semua. Dah, bukan tiang sini. Dia mula pandang kau. Kan? Saya doakan semua panjang umur semua dengan kebaikan, jangan risau. Tak, abang ya, kadang-kadang kita tak tahu. Bila lepas usia tu, itu pencapaian, bukan semua orang boleh capai. Dan tanda Nabi sayang kita, tu dia. Nabi doa, ya Allah, umur umat aku ni jangan kau bagi panjang-panjang ya Allah. Nampak tak? Sebab apa? Sebab supaya kita boleh agak estimate. Orang yang umur 70-80 tahun, apa lagi nak kejar? Apa lagi nak kejar? Tak ada apa dah. Anak dah lepas semua. Anak dah kahwin, dia dah ada hidup dia. Kita pergi surau Darul Huda saja. Masjid Darul Huda, datang relax, semayang balik, minum kopi. Kalau isteri dah tak ada, minum seorang-seorang. Betul? Kita datang, mudah-mudahan Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita sehanian. Kita sentiasa datang ulang-alik pergi ke masjid. Bila dia meninggal, dalam perjalanan ke masjid. Bila dia meninggal, tengah bersiap nak pergi masjid. Bila dia meninggal, di masjid. Bila dia meninggal, tengah sujud di masjid. Jam. Nak tak mati tengah sujud? Nak ke tidak? Nak, tapi jangan imam. Kalau imam meninggal tengah sujud, huru-hara kita weh. Imam, Allahu Akbar. Yang makmum belakang, lamanya sujud hari ni. Aduh. Yang seorang tu tinjau. Dia pun beritahu orang sebelah, woi, lama sujud. Yang seorang tu, woi, dalam semayang tak boleh cakap. Orang sebelah tu pula, nasib baik aku tak cakap. Sudahnya, woi, dah batal semayang kita dah. Dah batal semayang kita ni. Bangun. Rupa tu bangun, tengok. Imam ni, dia usik imam tumbang. Allahu Akbar. Imam meninggal tengah sujud. Bahagia rasa hati ni. Bertuah betul kematian yang dicemburui. Tengah sujud meninggal. Di Bangi ada seorang lelaki meninggal tengah sujud. Dia bukannya pencen pejabat mufti, bukan pencen pejabat agama. Dia pencen apa? Pencen postman. Dia postman. Tapi waktu dia sujud tu, bila orang dah meninggal, dia sujud ni, orang tanya dia macam mana hidup dia. Di rumah tak pernah lekang dengan Quran. Duduk dekat depan TV sambil anak-anak buka TV tu, dia mengaji depan TV. Dekat meja makan, sebelum isteri hidang makan, mengaji dulu. Ada satu Quran lagi, ambil baca Quran saja. Di rumah, dekat dalam bilik, Al-Quran dekat atas kepala katil, ambil baca dulu sebelum tidur. Sama macam kita. Sebelum tidur kan kita capai handphone. Dalam tu ada Quran, cuma kau tak baca je. Berani kau mengangguk, kau ajar betul. Sama. Berani dia sama kan? Betul. Kematian yang dicemburui, betul tak? Itu yang kita nak. Barulah betul cinta membawa ke syurga. Nampak tak? Pandang muka mak ayah dapat pahala. Bayangkan, 4 muka yang pandang dapat pahala. Pandang muka mak ayah dapat pahala. Saya pun anak, dah lama tak balik tu. Main balik. Ni nangga tengok muka ni. Nangga. Betul ke aku sebut tu? Betul. Aduh, hai. Ada orang cakap nak cepat pandai kahwin dengan orang Sarawak. Ada orang cakap, tak tahulah. Tengok muka mak ayah, tengok muka mak dapat pahala, tengok muka ayah dapat pahala. Tapi mak ayah dah tak ada, ustaz, ziarah kubur dia. Cuma janganlah ziarah pada hari tertentu je. Seolah-olah wajib pagi raya. Jangan pergi sekarang, pergi pagi raya. Tak, boleh pergi bila-bila masa pergi. Kedua, pandang muka suami dapat pahala, pandang muka isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang suami dan isteri sendiri. Kau pandang laki orang tak dapat pahala kan? Suami balik pandang abang, suami pun macam ni.
Kau tengok aku ke? Tengok abang lah, siapa lagi. Anak-anak semua mesti kau salam mak kau, rasa tak lama nanti. Senyum je lah, janganlah sengih-sengih lebih sangat. Abang, macam tu sikit aja. Pandang muka suami dapat pahala. Yang ketiga, pandang Kaabah dapat pahala. Hari tu saya pergi umrah bulan 3, ramainya orang. Kan? Tapi betul, ramai betul. Pernah satu ketika makcik tu balik menangis dia. Ya Allah, makcik banyak dosa, Ustaz. Makcik banyak dosa. Kenapa makcik? Makcik tak nampak Kaabah. Wah, makcik ni Madinah ni, makcik memang tak nampak. Dia round Masjid Nabawi tu cari Kaabah, memang tak jumpa. Kan? Tapi ramai orang. Tapi saya pergi hari tu, saya pergi bulan 3, dekat-dekat nak puasa lah. Masa tu saya ingat saya nak rehat, tak dapat rehat, dan saya pun confuse. Ini Mekah ke Malaysia? Tengah tawaf sibuk. Aduh, tengah pakai kain. Ustaz, turunkanlah kain tu nak ambil gambar. Kan ihram tu suruh turun. Kau nak ambil gambar BCG aku ke apa? Ada satu makcik tu dia kejar, Ustaz, ambil gambar boleh, ambil gambar boleh. Bukan semalam makcik dah ambil ke? Semalam baju lain. Dia kata, sabar tak? Macam-macam. Tapi bila ramai Malaysia gitu, memang layan je lah, ambil gambar. Tapi nak beritahu, pandang Kaabah pun dapat pahala. Apatah lagi kalau contoh tu, sebab orang tua dulu dia balik daripada Mekah, balik daripada umrah haji, dia beli gambar frame gambar Kaabah tu. Sebab dia hari-hari beli, dia tengok tu pahala. Kita buka TV, tengok live orang tengah tawaf tu kan, kita tengok kan, seronok, kita tengok, sebenarnya pahala tengok tu. Apatah lagi pergi ke sana. Siapa nak pergi dengan Syamsul Debat, insya-Allah pada bulan 12 nanti saya akan pergi lagi. Siapa yang nak pergi bulan 12, saya akan ada kat sana daripada 5 sampai 25 bulan, 20 hari. Siapa pergi 5 sampai 13 sebelum cuti sekolah. Siapa pergi 13 sampai 25, maknanya masa tu cuti sekolah. Harga dia lain sikit. Tapi kalau pergi nanti, insya-Allah specialnya saya tak jadi mutawif. Sebab kalau saya bagi taklimat, orang travel lain pun dia tinggalkan mutawif, dia dengar taklimat saya. Itu masalah dia. Jadi saya akan jadi peserta, saya akan join peserta makan, kejap meja ni, semua akan rasa makan dengan saya. Kemudian ada 2 kenduri besar. Satu di Mekah, kita buat di Taif. Kita buat kenduri tahlil, doa selamat semua. Kan, makan 5 ekor kibas. Kemudian dekat Madinah, dekat ladang kurma, kita buat kenduri juga, makan nasi unta. Siapa yang tak makan daging kambing, kita siapkan ayam al-baik Arab tu, seorang 4 ketul. Betul? Ni memang tu yang kita buat hari tu. Ini bukan promote, lebih kurang. Siapa nak pergi nanti tanya dengan wakil urus dia nanti. Tengok siapa ni, tak adalah. Tapi siapa nak pergi sekarang ni, cuma saya nak pesan lah, siapa nak pergi umrah pergi. Cuma nasihat saya, hati-hati, sebab tak nak lagi dah nak dengar pasal penipuan umrah ni. Tolonglah Kementerian Pelancongan dah tetapkan harga paling rendah sekali, jangan bawah daripada 6,990. Maknanya 7,000 dan ke atas. Kalau 6,000 ada kemungkinan besar tipu. Jangan dengar ayat lagi 1,000 ada orang subsidi, sponsor. Jangan percaya. Dan flyers yang dia keluarkan, kan flyers iklan tu mesti tertera nombor lesen LKU daripada Kementerian Pelancongan, supaya kita boleh cek dekat website, betul tak nombor lesen yang dia luluskan tu, betul tak. Tolong semak tu. Pergilah dengan mana-mana pun, tapi kau boleh pergi dengan saya lah. Okey, jadi makna kata tengok Kaabah. Dan yang keempat, tengok apa dapat pahala? Tengok Quran dapat pahala. Tengok dan baca lagi besar pahala. Tengok, baca dan faham lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal dan buat apa yang ada dalam Al-Quran itu lagi besar pahala. Jadi ini semua adalah cinta-cinta yang akan membawa kita menuju ke syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan syurga ni digambarkan, kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, digambarkan bagaimana sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga. Kemudian dia nampak permaidani indah, dia nampak segala hidangan makanan yang hebat,
Dia nampak air sungai yang mengalir yang sangat indah. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, kau bukakan tabir ini biar mereka dapat memandang kepada aku. Maka malaikat menjawab, ya Allah, mana mungkin mereka boleh melihat pada engkau sedangkan mereka derhaka di atas dunia, ya Allah. Mereka semua derhaka kepadamu, ya Allah. Benar Allah beritahu, bukalah tabir ini kerana sesungguhnya mereka pernah di atas dunia itu menangis kerana aku. Bayangkan, siapa yang pernah menangis kerana Allah? Itulah dia. Kemudian bila buka tabir, semua orang bersujud. Yang nampak Allah Ta'ala ni terus sujud. Allah Ta'ala bagi tahu, kenapa engkau bersujud? Kenapa engkau bersujud? Sedangkan ini bukan tempat beramal, ini bukan tempat bersujud. Di syurga tak ada siapa tanya Zuhur dah masuk belum. Di syurga, siapa? Komat dah masuk isyak? Tak ada. Di syurga lah sebebas-bebasnya. Ini bukan tempat beramal, ini bukan tempat bersujud. Apakah engkau tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya pada sekumpulan manusia ni. Mereka jawab, mana mungkin kami tidak rela kepadamu, ya Allah, dengan tahap engkau telah memberikan kami sesuatu yang tak pernah ternampak dek mata, tak pernah terdengar kat telinga, tak pernah terdetik dek hati. Maknanya kehebatan syurga takkan dapat digambarkan oleh diri kita sendiri. Walaupun kita bayar berbilion-bilion ringgit kepada Steven Spielberg yang boleh menghidupkan zaman Jurassic Park, tapi dia takkan boleh menggambarkan syurga seperti mana dia buat Paradise sebagai filem dia tu. Itu bukan syurga. Syurga ini jauh lebih indah yang tidak dapat digambarkan oleh manusia. Kerana menangis kepada Allah sahaja, menangis kerana Allah sahaja. Bayangkanlah, Nabi besok, Nabi nak bawa kita masuk, katalah kita masuk dalam kereta ni, ringkas cerita je ni, ringkas cerita. Nabi nak bawa kita masuk ke dalam syurga. Nabi nak bawa kita, tiba-tiba terdengar bunyi ngauman yang sangat kuat. Kuat betul bunyi. Bunyi apa? Bunyi ngauman api neraka. Yang mana bunyi yang kuat ni membingitkan telinga. Yang mana jaraknya adalah kira-kira 500 tahun perjalanan. Tapi macam tu punya kuat bunyi, 500 tahun perjalanan, bingit telinga ni. Maka pada ketika itu Nabi berdoa, demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah kepadamu, ya Allah, pergilah kau wahai api neraka. Api itu makin dekat. Makin Nabi halau, makin dekat api. Nabi pun tak tahu nak buat apa-apa. Datang malaikat Jibril membawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini, kau siramkanlah kepada api itu. Maka Nabi ambil, Nabi siram, Nabi jiruskan kepada api itu. Dengan izin Allah, padam api itu tadi. Maka ditanya, air apa yang kau berikan kepada aku tu Jibril? Itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Itu sebab atas dunia ni kena menangis, paksa dia kita menangis kerana Allah. Itu sebab kita kena bangun malam, qiyamul lail, bangun malam ibadah, paksa diri nangis. Paling tidak kita bangun duduk kat katil tu, Allah Allah sampai nangis, paksa diri. Orang perempuan berhenti dah menangis kerana jantan, berhenti. Biar kita menangis kerana Allah, faham? Menangis kerana Allah. Lelaki ni dia nak buat apa, biar lantak dia, setuju je, faham? Buang asamnya. Tak contoh. Tak betul. Tapi sebenarnya nak beritahu, menangis kerana Allah ni besar. Cuba kalau kita tengok, dekat dalam dekat dalam kitab Mukasyafatul Qulub juga digambarkan bagaimana dalam kitab tu orang yang menangis ni satu ketika tu nak dimasukkan dalam neraka. Masukkanlah dia ke dalam neraka, bersuara satu suara, ya Allah, jangan kau masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa pula? Kerana dia pernah menangis kerana-Mu, ya Allah. Yang bercakap tu siapa? Berkat sehelai rambut. Rambut tu waktu dia menangis, air mata dia terkena dengan rambut tu jadi saksi. Tapi malam nanti nak nangis tak payahlah ditadah rambut tu, tak payah. Ini nak bagi gambaran saja. Kalau buka kitab Mukasyafatul Qulub, buka tajuk menangis kerana Allah, buka tajuk tu ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, jadi sebagai kesimpulan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul adalah cinta yang utama. Cintailah dengan sehebat-hebat cinta.
Dan biarlah kita sayang suami kita, sayang isteri kita, sayang anak-anak kita, sayang keluarga kita. Biarlah kerana Allah. Biarlah kerana Allah. Inna a'malu bin niat. Bila niat kita betul, insya-Allah kita akan berjaya mencapai apa? Orang kata kejayaan di akhirat besok, iaitu untuk menggapai syurga. Itu sebab disebut dalam surah Asy-Syura ayat 20, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja pada keuntungan dunia itu, dan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana kita nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Jadi kejarlah itu, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Saya faham signal-signal suruh berhenti tu, saya faham. Kalau ada bergalih-galih tempat duduk tu, cara betul kaki semua kan, jadi saya faham. InsyaAllah ada ke lapangan nanti kan, kita ada 2 tajuk lagi tadi, kan, jadi kita akan panggil lagi untuk masa-masa yang akan datang. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada malam ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit pengumuman.